Selamat petang dan selamat sejahtera saudari-saudari semua. Terima kasih kerana menghadiri pada pembicaraan kita pada hari ini. Ya. Sama-sama. Itu bagi saya masalah kecil saja. Betul saudara? Tengah free ya. Okey. By the way, kita perkenalkan diri kita dulu. Nama saya adalah Premi Fedros Anak Jinggai. Dan saya Muhammad Fidas bin Badir. Saya Muhammad Faizil bin Nabilin. Okey. So hari ni Lupa ada mic. lupa ada mic ada. Kita ada mic sebenarnya. Baru belilah. Tapi kita ni low budget lah, kita pakai handphone je sebab kita allowance pun belum masuk lagi. So kita pakai apa yang ada je lah kan. Okay, pada hari ni sebenarnya ajak korang borak je ni pasal satu isu, iaitu perkahwinan muda. Perkahwinan muda? Macam mana? Jadi kahwin muda sebab kita ni muda juga kan. Satu topik yang hangat ya. Mulia satu topik yang hangat juga sebab tengah hot lah sekarang ni. Lagi topik pasal curang kan. Oi, itu paling nombor 1 mat trending kat Malaysia. Buka TikTok je keluar. Dia topik pasal ni sensitif sikit sebenarnya kalau kita nak cakap, tapi tak apalah sebab kita bawa kat sini sebagai student kan. Lagipun student ni muda, kita ada juga student yang tua, tapi kita sebagai student yang muda pun kita ada keinginan untuk berkahwin muda, betul tak? Kita settle kita kahwin muda lah. So hari ni isu kita memang kahwin muda. Tapi kat sini ada satu je masalah dia. Memang bukan satu, banyak je masalah dia sebenarnya. Antaranya yang saya tengok adalah masalah pendidikan. Kenapa saya cakap masalah pendidikan? Yang pertama adalah mereka berfikir lepas habis sekolah mereka tak nak semua belajar. Dia amat-amat merisaukannya sebenarnya ni. Sebab tengok secara purata ataupun graf yang mana budak yang boleh sama-sama belajar tu kan, dah makin berkurang. Kita tengok dia naik, dia turun balik. Itu kita risau kan. Tengah sektor pendidikan kita memang salah satu isu yang sangat kritikal lah pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa diorang tak berfikir lepas habis belajar, diorang habis belajar SPM lah ni, bukan habis belajar kita. Habis belajar SPM, diorang macam boleh sambung belajar ke politeknik, sebenarnya boleh sambung belajar ke UU tempatan, UU swasta pun boleh juga kan. Sebab pendidikan ni penting bagi kita, betul tak? Kita nak jana kerjaya kita, itu yang pertama. Ni jana kerjaya kita. Kalau cakap pasal gaji, confirm lah orang cakap, awak ada kelayakan apa kan? Betul masa interview tu kan. Tak ada kelayakan, dia bagi gaji berapa? Gaji basic 1,500. Cukup ke 1,500 tu untuk pada masa kita sekarang ni? Mesti tak, betul tak? So pada pandangan awak rangkal kan. So apa pandangan awak tentang isu perkahwinan muda dari segi pendidikan? Dari segi pendidikan. Ya betul. Mak, dia segini mat. Zaman sekarang ni ekonomi pun dah rendah. Kau kena fikir mat, kau nak sara anak orang tu, kau nak pakai duit macam mana? Kau ada duit ke zaman muda kau ni, kau nak kerja apa? Kalau keluar gaji kau 1,500. Anak kau contoh 5. Kau gila ke mat? Betul tak? Bagi aku lah kan. Contohlah, dalam isu pendidikan ni, sekarang ni zaman Malaysia ni, orang tak pandang kau punya ni. Orang pandang kau punya sijil kau kan. Kau mesti ada sijil lu baru starting gaji kau besar. Kalau kau lepas SPM, kau nak kerja, pengalaman kau pun tak ada, kau sakit mat, lepas tu kau nak kahwin. Kau bayangkan anak bini kau makan nasi, tapi kau siri kat perut. Nak tanggung anak bini kau lagi. Kau kena tahu tu mat. Mungkin zaman sekarang ni orang fikir, yelah aku kerja, duit aku banyak. Belum tengok lagi mat. Orang tak tengok awal, orang tengok akhir mat. Mungkin tu je lah yang aku boleh kupaskan setakat ni. So bagi awak, Tuan Faizin macam mana pula? Dari segi pendidikan ni? Oh, pendidikan ya? Pendidikan ni. Berat Berat guys ni. Saya pun fikir juga beberapa kali pasal isu. Memang sangat berat. Itulah. Satu lagi pula kan. Maklumlah kita sekarang dalam dunia ataupun zaman era teknologi canggih kan. Banyak sekarang ni banyak tenaga kerja. Tenaga kerja yang diperlukan kurang. Nak lagi pula ada tambah teknologi seperti robot dan sebagainya yang digantikan sebagai sumber tenaga untuk membuat sesuatu lah. So kat situ bagi aku pendidikan ni penting untuk golongan-golongan muda terutamanya. Sebab apa? Sebab kita nak menunjukkan diri ke tahap yang lebih tinggi, higher level punya. Kita belajar mat. Takkan tak belajar kan.
duit memang boleh cari, tetapi ilmu tu susah nak cari. Kan? Tak? Kau kena hadapi dan alami sendiri baru dapat ilmu tu. Kalau otak, buat dan amalkan pada masa yang akan datang sampai bila-bila. Lagi satu, kalau kita tengok, kalau orang kahwin muda ni mesti satu lah, duit banyak kan. Banyak member aku kahwin muda mat. Serius ni. Ini ni pengalaman ni cerita pengalaman Ni cerita pengalaman. 18 juga Bayar aku. Perempuan lah. Dua-dua lah. Macam perempuan. Memang dah, orang kata dah lama bercinta daripada sekolah, zaman sekolah lagi kan. Keluar-keluar je ni meminang terus mat. Dia kahwin tu, dia ada banyak. Dia dah kerja ke macam mana? Dia aku pun tak tahu sumber duit dari mana. Dia macam tu lah. Lepas tu aku tanya, kau kahwin-kahwin ni seorang belajar? Dia cakap dia tak sambung. Dia kerja mewarisi bapak dia. Maklumlah anak orang kaya. Patutlah Mat. Zaman sekarang memang isu keluarga yang kaya ni memang biasa anak-anak dia orang kahwin awal. Memang. Tapi dia tak fikir apa yang jadi lepas tu. Betul. Tapi aku salut lah kat dia. Dia dapat tumpukian dengan baik. Even though macam ada certain yang macam ada masalah, tapi dia boleh harungi dengan baik. Cuma persoalan dia, kenapa dia tak teruskan dia punya pelajaran tu. Tu yang pelik. Sebab dia tu orang bijak. Mungkin mungkin dengan bila dia ambil higher level punya pelajaran, mungkin dia punya gaji ataupun ni lagi tinggi kan. Banyak kemahiran yang dia boleh explore, banyak benda yang dia boleh tahu kan. Takkanlah dia nak bergantung 100% dekat dia punya harta bapak dia kan. So selain tu kenalah belajar bigadi juga untuk menghadapi dunia-dunia luar ni. Okey, itu je kot. Memang betul Mat apa yang kau cakap ni Mat. Member di sini single lagi ya. Apa yang memang betul apa yang aku sokong ni Mat. Memang pasal isu harta bapak ni, memang ramai lah member-member aku pun, kalau kita tengok, tak pun member kita lah, memang bapak dia memang kaya gila Mat. Bila bapak kaya, dia orang tak pernah rasa susah Mat, macam kita. Kita nak kahwin awal pun kita fikir juga, kalau aku kahwin awal, siapa nak tanggung bapak aku? Betul tak? Siapa nak tanggung diri aku? Aku ada gaji ke lepas ni? Kalau keluarga tak ada, harta pun tak ada, mesti kita fikir panjang. Jadi dalam kisah ni pasal kewangan isu kewangan ni memang membangkitkan Sensitivity tinggi lah. sensitivity lah, orang kata lah, sensitivity tinggi dalam isu perkahwinan muda ni. Mungkin itu je lah yang kita dapat kupas pada hari ni. Ada tambah lagi ya? Ada sebenarnya penambahan dia. Ada lagi satu lah saya tengok kan. Sebab hari tu, minggu lepas lah saya rasa. Minggu lepas ada seorang member saya. Umur dia 23 tahun. Sama dengan saya lah, umur dia 23 tahun. Dia call dalam pukul 2-3 pagi. Dia call, dia beritahu lah. Dia kena dera, dia kata. Kena pukul dengan suami dia dan sebagainya. Perempuan kena dera Mat. Dia perempuan kena pukul lah. Dera lah lebih kurang macam tu lah. Dia kata dah berkahwin dalam dekat 18 tahun, 23, mungkin dalam 3 tahun macam tu lah dia dah kahwin. Tapi sepanjang 4-3 tahun dia asyik kena dera, sakit kan, betul tak? Jadi isu-isu ni memang, kalau saya lelaki, saya pun geram lah tengok lelaki tu dia pukul perempuan lah, macam tak respect, betul tak? Kita dibesarkan oleh ayah mak ayah kita untuk respect orang perempuan macam mana, betul tak? Nak jaga perbatasan kita macam mana kan, sakit hati kita pun jagalah perbatasan. Stres mana pun dalam kehidupan kita ni, jagalah diri kita ni, betul tak? Janganlah lepas tangan macam tu je. Jadi isu-isu keganasan ni saya rasa yang bagi pihak lelaki tu, mungkin dia kata dia stres. So dia stres, dia dipukul lah isteri dia, dia balik kerja dia setengah, dia pukul isteri dia, dia pukul dinding, dia merosakkan mata benda rumah dan sebagainya. Jadi benda tu membuatkan rumah tangga tu memang Berpecah belah lah. pecah belah, satu lagi satu macam tak seimbang lah, lagi satu tak elok kan, betul tak? Dari kalau daripada agama kita, walaupun agama saya berbeza, betul tak? Kita ada ajaran kita masing-masing, betul tak? Kita pun dah diajar macam mana nak handle benda ni, macam mana nak handle perkahwinan dan sebagainya, betul tak? Lebih kurang ni lebih kepada common sense. Ya, common sense. Tapi
bila saya dengar isu ni, bila dia call kan pukul 2-3 pagi, dia rasa benda tu memang dah tak tahan. Betul tak? Kita pun nak tolong dia pun taklah sepenuhnya kita tolong, betul tak? Tapi kita kat sini kita boleh, Kita pun bagi nasihat je lah. inilah yang semampu kita. Cuma call polis je lah semampu kita, betul tak? Kita tak boleh datang nak pukul orang macam tu, macam tak ada. Sebab itu pun masalah keluarga dia. Kita pun tak boleh suka hati campur. Kan kita pula yang ke dalam kan. Rumah tangga orang. Kata peribahasa Melayu, jangan apa? Jaga tepikan orang. Jangan jaga tepikan orang. Betul. Jangan mengapi-apikan benda lah, lagi satu, betul tak? Tiba-tiba orang tu pukul, tiba-tiba kita nak belasah lelaki tu, memang tak boleh lah. Lelaki kita masuk penjaga, betul tak? Memang tak boleh lah. Itu yang saya macam nak bangkitkan isu yang tentang penderaan dari segi perkeluargaan. Bukan sahaja kat kahwin muda, ada juga yang orang dah berpuluh-puluh tahun kahwin tapi perempuan tu ditahan. Kadang-kadang bukan perempuan je yang kena dera, lelaki pun ada juga kena dera. Betul. Lelaki pun ada kena dera, cuma dia diam. Sebab apa? Lelaki ni diam, dia rasa malu. Biasalah, lelaki ni sifat dia banyak bersabar. Betul. Kita pendam kan. Dia pendam kan. Pendam. Tapi kita kena ingat, kita beza kita dengan perempuan. Kita pendam, lepas tu kita lupa. Kalau perempuan ni bila lama-lama mungkin dia akan ungkit balik. Betul. Itu pun dah 5 tahun lepas dia ingat lagi tak? Dia rasa macam putih lah dia. Sebab tu isu perceraian ni, cerai tu ataupun talak tu jatuh kat tangan lelaki mak. Sebab lelaki ni fikir panjang. Betul. Dia macam ni je. Isu kekerasan dalam rumah tangga ni hanya boleh diselesaikan dengan satu masalah, iaitu jumpa dengan psikometrik kan. Psikopat. Psikopat lebih kurang macam tu lah. Kurang kan. Lebih kurang. Mungkin dia Ni orang psycho lah. dia macam ada masalah mentaliti. Kiranya perlukan dapat khidmat kaunseling lah lebih kurang. Terima kasih. Itu yang saya nak cakap, saya lupa tadi. Okey, yang tu yang pertama lah, jumpa dengan apa ni, minit kaunseling. Kalau macam tak ada duit nak jumpa kan ataupun segan malu, boleh jumpa dengan ahli keluarga. Janganlah pendam stres tu, pergi balik rumah kau pukul orang, memang salah. Lagipun ahli keluarga kita ni yang paling tu mak bapak, adik-beradik kita mesti lebih tinggi. Pengalaman mereka lagi lah banyak amat. Kita pun baru berkutik jagung, baru nak tumbuh. Aduh mat. Communication lah. Communication lah. Communication is everything lah. Yeah. Sebab kita tak cakap, orang pun tak tahu kan kita apa masalah. So untuk mengelakkan benda ni jadi, kita berbuatlah secara baik, dengan aman, dengan sama ada dengan keluarga kita ataupun dengan pasangan kita lah, supaya benda tu supaya masalah tu kita dapat selesaikan dengan cara baik lah, bukan dengan angkat tangan sepak terajam. Isu dia dalam ni kita kena jaga kita punya perhubungan lah. Ada masalah kita settle cara baik lah. Tak perlu pun nak gaduh-gaduh, nak pukul-pukul. Kau bayangkan lah mak, kalau kau dah pukul bini kau meninggal, apa nak jadi? Wah. Sakit dapat, lalu masuk penjara pun dapat. Saman pun dapat. It's all about mentality. Mentality kena jaga. Mentality sihat. Ini membezakan kita golongan muda ni dengan golongan tu. Sebab kita punya mentality. Sebab apa? Orang tua ni kan, dia orang kata dah lama makan garam lah. Dah lama betul. Berapa lama sangat? So ada pengalaman. Right? So dia boleh solve the problem senang je. Tak perlu nak kecoh-kecoh, just talk dengan partner, betul settle. Lain lah kalau muda, kita muda kan, dah kahwin ada masalah sikit, mulalah hampir rumah tangga tu hancur lah. Hampir nak hancur, padahal baru didirikan tu. Itu sebab dia punya mentality. Orang muda ni tak berapa nak kuat lah. Betul. Jadi kita kena fikir-fikir dengan balik lah. Kalau kita betul dah nak kahwin pada usia muda, so kita kena mindset kita ni, kita kena set kan untuk satu relationship yang matured. Betul. Sama ada baik lelaki dan perempuan, dua-dua kena matured lah. Sebab apa, kalau salah seorang tak matured ni, tak boleh juga mat. Betul. Kan? Mesti tak balance lah. Kiranya seorang tak fikir jauh lah. Asal kalau gaduh nak minta cerai, macam itu. Teruk mat. Even ini kalau kita couple pun asyik merajuk, manjang, kita pisang tak? Memang teruk asal itu mat. Memang teruk macam tu. Memang kalau tiap malam nak kena minta maaf kan. At least mesti ada seorang appreciate. Ni kalau gaduh pun asyik nak gaduh sampai bila kan. Ego tu simpan lah. Salah seorang tu kena turunkan ego dia lah.
Tak kisahlah salah siapa kan. perempuan ni. Tapi kebanyakan kita tengok lelaki banyak tunjukkan ego. Betul. Sebab apa? Sebab kita dah sayang, dah suka perempuan tu. Kita sanggup buat apa semua kan. Kita cakap pun berdasarkan pengalaman kan. Lagipun lelaki ni lebih matang. Pengalaman orang yang dewasa. Kita pun nak kata kita kahwin, kita belum kahwin. Betul tak? Betul. Tengok parents kita macam mana kan. Dia punya relay lama-lama. Bila dah ramai tengok Anak pun ramai. Anak ramai. Anak ramai. Itu yang baiknya. Dia punya mentaliti untuk mewujudkan satu rumah tangga sampai ke jannah lah. Dalam isu ni, kiranya orang muda ni dia orang rasa macam nak cuba benda baru lah Mat. Nak kahwin awal. Rasa benda baru, trend kan. Gatal sangat. Yang orang kata miang. Yang sangat. Semua benda nak ikut. Orang nak kahwin pun nak kahwin. So itu saja poin kita pada hari ini, betul tak? Betul. Saya rasa itu saja. Nak cakap lama-lama pun takut jadi isu pergaduhan pula lepas ni kan. Mesti boleh jadi isu pergaduhan nanti. Nasib baik kita tak ada perempuan dalam kita punya itu, pembicaraan hari ini. itu memang kita dah fikir matang-matang dah siapa nak bawa pada hari ini, betul tak? Betul, ya? So Parah tau. nah itulah. So pada pengakhiran video ni saya ada nasihat sebenarnya. Okey, di mana tuan-tuan dan puan-puan nak berkahwin jangan ikut trend. Ikut badan sendiri sebenarnya. Lebih kurang panjang peribahasa pada zaman dulu, ukur baju di badan sendiri. Jangan ikut orang lain. Nak kahwin, kau tengok pada kemampuan diri sendiri. Kau mampu ke tak? Kau boleh jalankan tanggungjawabku ke tak? Kalau tak boleh, sabar dulu. Jangan ikut orang, betul tak? Betul. Kau nak kahwin, orang tu kahwin aku ikut. Jangan. Kau biarkan dia kahwin, kau cari dulu kerja kau dapat dulu gaji kau yang sedap tu. Kalau tak boleh tak apa, kita gaji yang mana kita mampu lah kan. Tapi yang penting adalah mentaliti kita. Kita sedia untuk jalankan tanggungjawab. Sebab tanggungjawab seorang suami ni besar. Dia bukannya kau nak kau bukannya nak jaga perempuan tu sehingga ayat. Kau kena terima dia segala-galanya, kekurangan dia, segala dia punya perangai, betul tak? Kau bukan terima dia je, keluarga dia lagi kena terima, betul tak? Jadi satu je nasihat saya, jangan ikut trend. Itu yang penting ya tuan-tuan. Mungkin yang seterusnya untuk aku lah. Aku nasihatkan untuk orang muda ni, fikir sebelum buat. Sebab kita ni ada hubungan tak dengan mak bapak, dengan keluarga. Kau tanya Mat, orang lebih tua Mat, orang tu lebih pengalaman. Kita orang ni pun tak adalah pengalaman sangat, tapi kita orang boleh fikir jauh. Jadi janganlah ikut trend yang orang kata tu. Fikir jauh. Nak buat apa-apa, fikir jauh. Dan nasihat lah, kalau contoh kita dah kahwin, kita cakap juga kat anak kita, kau jangan kahwin awal, kau kena fikir jauh juga. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya Mat. So Tuan Faizin, nasihat? Ambil mic On mic nak kahwin tak salah pun. Kita normal lah manusia kan. Takkan tak nak kahwin kan. So untuk yang nak berkahwin pada usia muda ni, fikirkanlah. Better kita puaskan diri kita dulu dengan dunia ni sebelum kita menjemput seorang yang baru dalam diri kita lah, sebagai contoh partner kita kan. So first, belajarlah rajin-rajin, dapatkan pekerjaan yang baik, gaji yang besar dan sebagainya. Gembirakan parents kita dahulu. Okay, parents kita. Fikir apa? Kita buat semua benda, fikirlah kita punya parents kan. Sebab dia yang lahirkan kita, dia yang besarkan kita, jaga kita sampailah sekarang. Okay, dalam 19 tahun ni contoh 19 tahun, 20 tahun. Utamakan ibu bapa. Lagi dapatkan penjagaan baik diri kita sendiri. Kita kena reward diri kita. Sebab apa? Kita dah berjaya mengharungi pelbagai ujian dan cabaran di dunia ini untuk menjadi yang terbaik. Akhir sekali barulah kita bila kita dah balance kita punya financial management, InsyaAllah kalau kita nak berkahwin dan sebagainya, InsyaAllah kita akan dapat dia urusan kita dipermudahkan. Sebab apa? Kita ada keuangan yang baik untuk menampung diri kita, ibu bapa dan juga pasangan serta anak beranak kita pada sekarang dan juga masa yang akan datang. Sekian itu sajalah dari saya. Kau memang terbaik Mat. Mungkin sampai sini je lah Mat, kita punya borak-borak pada hari ini. Lebih ni Mat. Apa-apa tergerak tu. So Sambung nanti Kasya. sekian, terima kasih guys semua. See you again.